Hukuman penjara sebulan terhadap 6 lelaki yang tidak menunaikan solat fardu Jumaat baru-baru ini menyedarkan ramai lelaki yang ponteng solat Jumaat bukan isu remeh. Bagaimanapun, hukuman ini boleh dianggap kes terpencil kerana sebelum ini terlalu sukar untuk melihat pesalah yang ponteng solat Jumaat menerima hukuman setimpal. Setiap negeri kecuali Sarawak memiliki peruntukan tersendiri berkaitan ponteng solat Jumaat dalam enakmen jenayah syariah. Namun, mengapa ia jarang dikuatkuasakan? Wartawan Nur Ashikin Madhayin dan juruvideo Saiful Iskandar Ismail menemu bual Presiden Peguam Syari'i Malaysia Musa Awang bagi mengupas isu ini. Enakmen jenayah syariah ni dia dibuat berdasarkan kepada senarai 2 perlembagaan persekutuan. Sebab perlembagaan persekutuan meletakkan kuasa perundangan tu kepada kerajaan negeri. So apa-apa isu yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan melibatkan hukum hakam bagi orang Islam adalah bawah kuasa Dewan Undangan Negeri. Sebab tu bila digubal undang-undang ni, dia ada perbezaan setiap negeri tu. Sebab setiap negeri pemahaman mereka terhadap undang-undang itu berlainan. Dalam setengah keadaan perkara itu berlaku. Maksudnya perbahasan tu akan berlaku dalam Dewan Undangan Negeri untuk menentukan berapa jumlah denda, berapa hukuman penjara tu. Yang akan menentukannya adalah ahli Dewan Undangan Negeri tu. So mereka akan berbahas dan dia mengambil kira keputusan yang majoriti lah, ataupun persetujuan yang banyak kan. Sebab itu kalau kita lihat dari segi hukuman, macam saya sebut tadi tu, negeri-negeri lain masih kekal dengan denda sebanyak 1,000 atau 6 bulan penjara. So itu saya boleh bersetuju lah kalau kita nak katakan bahawa dalam menggubal undang-undang ni, negeri kena perlu ada kesepakatan, keseragaman. Tapi jangan hanya rasa mereka je yang betul. Betul, hukuman tu berbeza. Dan bagi saya hukuman yang ada hari ini hanya agak rendah lah. Sebab dia satu hukuman yang boleh dikenakan denda tidak melebihi 1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan kali kedua 2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun. So bagi kesalahan tidak menunaikan solat Jumaat 3 kali betul-betul itu mungkin satu hukuman yang agak rendah kalau kita bandingkan dengan kesalahan tu. Dan bila hukuman agak rendah ni, dari segi penguatkuasaannya, kadang-kadang pihak penguasa agama ni pun agak bermasalah, agak sukar untuk mengambil tindakan. Sebab denda yang diperuntukkan oleh undang-undang tu agak rendah. So mereka tidak ada semangat ataupun inisiatif untuk mengambil tindakan disebabkan denda yang terlalu rendah. Kerja nak tangkap orang solat Jumaat ni lagi susah, lagi payah kalau kita compare, kita bandingkan dengan hukuman yang ada dalam undang-undang. So mungkin perkara ni perlu dilihat balik lah dari segi hukuman yang rendah, yang tidak menepati kehendak hukuman. Sama lah, bila denda rendah tu kadang-kadang dia tidak memberi satu perasaan gentar kepada pesalah. Cuma saya melihat dalam bab ini, bab solat Jumaat ni, sebenarnya mahkamah
sepatutnya lebih mengutamakan hukuman-hukuman alternatif yang lain. Kalau denda tu di negeri tu agak rendah, contoh 1,000 ataupun macam disebutkan di Pahang tak lebih RM50, ini yang lama rasanya ni. Denda tak melebihi 100. Sebenarnya kita dalam peruntukan undang-undang syariah ni kita ada hukuman alternatif yang lain. Tak semestinya denda atau penjara. Dia ada hukuman beri amaran, ada yang ditahan di pusat-pusat pemulihan yang diwartakan dalam tempoh tertentulah untuk proses pemulihan, dan juga mungkin mahkamah boleh arahkan untuk buat kerja-kerja amal, cuci masjid, maknanya cuci longkang ke yang bersifat kemasyarakatan. Saya ambil mudah mungkin cuci masjid lah, sebab dia berkaitan dengan kesalahan tidak solat Jumaat. So setiap hari Jumaat tu pukul 12 ke pukul 11 biar pesalah ni berada di masjid buat aktiviti sosial cuci masjid dan sebagainya. Lepas tu dia boleh terus solat Jumaat. So sebenarnya hukuman sebegitu nampak lebih cantik lah kalau kita memilih, daripada kita memilih untuk menjatuhkan denda ataupun penjara. Biasanya pesalah ni dia akan banyak tricky dia akan banyak trik dia lah untuk melepaskan diri daripada kesalahan tu. So kalau katakan berlaku tangkapan dan mahkamah memilih untuk menjatuhkan hukuman denda atau penjara semata-mata, saya rasa dia tak mampu untuk membetulkan sikap mereka yang suka ponteng solat Jumaat ni. Sepatutnya dalam kes sebegini, dalam kes yang melibatkan isu ponteng solat Jumaat dan sebagainya ni, sepatutnya mahkamah lebih mengambil hukuman alternatif yang sama ada suruh pesalah ni, perintahkan pesalah ni buat kerja-kerja amal, ataupun yang keduanya mungkin boleh arahkan tahap mereka ditahan di pusat pemulihan akhlak, pemulihan akhlak dalam tempoh yang tertentu, supaya dalam tahanan itu pesalah ni boleh dipulihkan untuk kembali kepada keadaan asal.